Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Terima kasih Cikgu Ayu. Okey. So, masa yang diperuntukkan dengan saya ni sangat pack. So, I gonna straight to the point tentang apa yang saya nak kongsikan is about answering technique. So, di dalam banyak-banyak answering technique, I will find that ini might be the latest ataupun kaedah yang terkini yang saya boleh kongsikan dengan anda semua dalam tempoh masa yang singkat. But, if you have any problem, please ask. Okay. So, di sini, when we talk about question, saya tak nak cerita pasal tentang kertas 1, kertas 2, tentang kertas 3 sebab we know that semua benda ni you already been exposed. But the problem is adalah how you should deliver your answer, macam mana awak ingin menyampaikan jawapan awak dan jawapan awak itu membolehkan you gain marks because the end of the story is all about marks. So that's why when we said about the answering technique, saya panggil sebagai Raja Bayu answering technique method. Okay, so di sini let's begin by reading the stimulus of the question. Every question, tak kiralah sama ada dia adalah kertas 1 ke, kertas 2 ke, kertas 3 ke, they must have a stimulus. Dia mesti ada ransangan soalan. Okay, it must have a stimulus. So, contohnya di sini. Raja 2.1 menunjukkan satu kawasan bla 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 bla. Okay, P dan Q dipisahkan oleh satu membran telak memilih. And then ini gambar yang diberikan. So, ini adalah the one that we call is a stimulus. Ini yang kita panggil sebagai stimulus. Stimulus. And sometimes some of us mungkin menggunakan istilah rangsangan. Okay. Apa yang patut kita dapat adalah di dalam stimulus ini there are two information. Ada dua maklumat yang kita boleh perolehi. Pertama adalah yang saya panggil sebagai directive information, iaitu maklumat secara langsung. Okey, yang mana maklumat-maklumat secara langsung ini lazimnya selalunya dia akan wujud dalam bentuk perkataan. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan di dalam stimulus yang saya kongsikan dengan para pelajar, Raja 21 menunjukkan dua kawasan. So ini adalah maklumat secara langsung P dan Q yang dipisahkan oleh satu membran separa telak. Okey, yang dipisahkan oleh satu membran separa telak. There are two region, that is P and Q, separated by a selectively permeable membrane. Okay, so ini adalah maklumat secara langsung. Okay, another one, di dalam stimulus we can find, kita boleh mendapatkan indirective information, maklumat bukan secara langsung. Yang mana maklumat-maklumat ini will be exposed, akan ditunjukkan dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk diagram. Dan if you ask me, kalau awak tanya saya, which one is more essential? Yang mana lebih penting? Yang mana lebih baik? Jawapan saya adalah this one. Okey, kita perhatikan. Ini contoh. So, kalau awak perhatikan dekat sini, there are two section, there are two areas seperti yang dinyatakan tadi. Dua kawasan. Tapi ini, this one, ini. Yang saya katakan sebagai indirective information, maklumat bukan secara langsung. Sebagai contoh, kita tengok pada molekul sukrosa, this one. So, molekul sukrosa, kita tengok saiz dia. Okay, and then kita ada satu lagi molekul kat situ, water molecules, and we look at the size. Kita tengok pada saiz dia. Okay. Kalau kita tak pandai membaca maklumat, kita akan rugi tau. Kenapa? Sebab from this indirective information, maklumat bukan secara langsung, it was obvious. Sebagai contoh kan, this one. Duplicate. You can see that the structure of the molecule of sucrose, molekul sukrosa ini unable to pass through. Dia tak boleh nak melaluinya. It was obvious. Memang nampak jelas daripada gambar tu. Maksudnya apa yang saya nak sampaikan adalah gambar tu bercerita. Gambar tu memberitahu awak apa yang patut awak nampak. Okey. Tetapi if we refer to the water molecules pula, it easily can diffuse. Dia boleh melaluinya dengan mudah. So maksud apa yang saya nak sampaikan adalah bila kita membaca stimulus arahan, setiap arahan dia akan ada dua maklumat ini.
secara langsung ataupun maklumat secara tidak langsung, dan semaklumat secara tidak langsung ini selalunya dia akan memberi maklumat-maklumat yang more useful, yang lebih berguna, yang lebih bermakna dan lebih membantu if we know where to find how to use it. Okay, let's move to the next one. Daripada situ, selepas kita dah membaca, kita tengok pula dalam soalan kita tu, dalam stimulus tadi, kita pergi pada langkah yang kedua. So pertama kita baca dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. So tak nak kena baca dulu kan? Okay. So selepas kita baca, let's go to the next one. Apa dia? Kita tentukan either the stimulus tadi, kita menentukan either the stimulus tadi ada tak istilah-istilah tak normal. Saya gunakan istilah-istilah tak normal, ataupun untuk kelas ini saya gunakan petunjuk AT. Saya gunakan AT. Saya gunakan AT. Okay. So saya gunakan AT. AT ni merujuk kepada abnormal terms. So saya jadikan warna hijau. Okay, that one. Sebab soalan kita ada dua jenis je. Sama ada this question we're gonna have abnormal term, istilah-istilah yang saya panggil sebagai istilah-istilah tak normal. Okay, sekejap lagi kita kenal dengan istilah-istilah ni. Yang kedua, ataupun tak ada langsung. Atau none at all. Either one ya. Okay. Sebagai contoh soalan ni. Question with stimulus not abnormal. Bermakna di sini, gambar ini menunjukkan satu tindak balas enzim X ke atas satu substrat. Tapi gambar ni dia bagi kita maklumat secara langsung, tak ada tambahan-tambahan sebenarnya, ataupun dalam erti kata yang lain, gambar ini, stimulus ini, without abnormal terms. Tak ada. Tak ada. Okay. So dia tak ada. Dia cuma bagi kita gambar and then kita mengkaji gambar ini, proses tersebut. So daripada situ kita bagi jawapan kita. Okay. It is very obvious. Kan? Nampak dengan jelas. Okay. Kita pergi kepada yang seterusnya. Ini pula adalah contoh-contoh soalan dengan abnormal terms. Dengan istilah-istilah yang tak normal. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan dekat sini, diagram shows an organelle. Gambar ini merujuk kepada satu organelle. This one. And then, explain why the organelle, terangkan mengapa organelle itu is not found. You might not realize, tapi dalam kes ini, is not found ini, tidak dijumpai ini tidak terdapat, sebenarnya merupakan salah satu ciri-ciri abnormal terms. Ni, abnormal terms ni. Ni ciri dia. Walaupun dia kata tak jumpa. Walaupun dia kata tidak terdapat. Tapi ini adalah petanda bahawa soalan itu ada abnormal terms. Okey, ini satu contoh. Kita tengok contoh yang kedua. Diagram 3.1 shows an alveoli of a healthy individual. So bermakna ini adalah individu yang sihat. And then dia kata alveoli. So bermakna it was obvious daripada gambar ni, ini menunjukkan bahawa this is the alveolus. Ini alveolus, sebab tu disebut shows alveoli. Alveoli ni sebab dia merujuk kepada jamak, banyak, of a healthy individual. So kalau kita jawab soalan, let's say kita nampak macam ni, kita tulis, kita tambah H-E-A-L-T-H-Y. Healthy. H. Salah hijau. Okay. Sengaja. H-E-A-L-T-H-Y. Healthy. So itu alveolus dia. Okay. Namun, bila soalan tu mention, diagram 3.1 shows an alveoli of individual with emphysema. Emphysema ni, for your information, is a character, this one, abnormal. Ini menunjukkan kadang-kadang yang tak normal. Maksudnya, dalam gambar, dalam soalan ini pula, disebut pertama dalam bentuk directed, dalam bentuk perkataan. Yang kedua, ditunjukkan karakter tadi dalam gambar ni, So bermaksud gambar ini sendiri telah memberi kita another information tentang bahawa dia adalah keadaan yang tidak normal. Okay, nampak kan daripada gambar tu kan?
it was obvious keadaan yang tidak normal. So dia mempunyai stimulus ini mempunyai abnormal terms, istilah-istilah tak normal yang kita boleh gunakan. Okey. Ditambah lagi, emphysema is a lot of cancer, penyakit. Explain the effect of the diseases to the health. Okey, dia sebut disease, penyakit. Ini semua sebenarnya adalah perkara-perkara yang kita boleh add on, yang kita boleh identify dalam apa-apa jenis soalan. Apabila dia meningkatkan aras soalan. Bila dia nak increase the difficulty, nak tingkatkan aras dia, maka perkara-perkara contoh seperti emphysema ataupun disease, so dia akan gunakan untuk menilai tahap kefahaman yang kita katakan soalan aras tinggi. Okey, kita tengok pula yang ketiga. Diagram 3 shows a part of a human body that is involved in the movement. Okey, tak ada masalah. Tapi di sini, in a football match, di dalam satu perlawanan bola sepak, X terjatuh dan tulang radiusnya patah. So, bila dia kata the radius bone is fractured, tulang radiusnya patah. Tulang radius patah ini telah memberi kita satu maklumat bahawa itu adalah abnormal terms. Ada satu keadaan yang tak normal. Okey, keadaan yang tidak normal. Okey. Jelaskan. So daripada contoh yang sekongsikan ini, I hope that you can see clearly apa yang saya maksudkan sebagai soalan tanpa istilah-istilah abnormal, soalan-soalan dengan istilah-istilah abnormal yang mungkin ditunjukkan sama ada dalam bentuk directive ataupun indirective, dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk gambar rajah. Okey, kita perhatikan dekat sini. When we said about abnormal terms, sebelum ni seperincikan positif apa, negatif apa. But I find out that mungkin pada setengah pelajar dia nampak dengan mudah, setengah pelajar dia nampak agak payah untuk dia identify. So, saya cuba simplify. Ada setengah perkataan itu dia memberi maksud yang positif. Contoh, more, banyak, excessive, berlebihan, extra, abundantly, total surface area concept. Okay, dia mengaplikasikan konsep jumlah luas permukaan, large, besar, vigorous, aktiviti lasak. So, istilah-istilah ini adalah istilah-istilah positif merujuk kepada abnormal terms tadi. Yang kalau kita nak tinggikan arah soalan, kita tambah perkataan-perkataan ini atau untuk mewujudkan situasi yang kita nak. Okey. Dan ada setengahnya pula, dia berada dalam bentuk negatif. Sebagai contoh, less, kurang. Apa-apa yang berkaitan dengan penyakit. Biasa jumpa kan, kalau awak jawab soalan, trial baru-baru ini, kalau awak buat latihan pun, you will find that ada setengah soalan yang last-last-kan, yang aras tinggi, dia selalu kaitkan dengan penyakit. Tapi, adakah dia susah? Sebenarnya tak. Kita tengok nanti apa yang saya katakan sebenarnya tak susah pun. Okey. Lack, small, defect ataupun kecacatan. Okey. Apa yang patut awak tahu? Mana-mana soalan dalam stimulus, sama ada secara dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk gambar raja yang menunjukkan mana-mana ciri ni. Sama ada dia menunjukkan ciri positif ke, ciri negatif ke. Okey. Itu adalah keadaan abnormal terms. Kenapa saya nak ajar istilah-istilah ni? Tapi kenapa saya panggil abnormal? Sebab saya nak gunakan satu ayat yang umum yang semua orang boleh faham dengan mudah. Okey. Next. This one. Ini alasan dia. Kenapa kita kena identify? Semula ajar you all tadi, kongsi dengan you all is about question. Tentang soalan dulu. Semulakan dengan soalan. Yang mana, kalau soalan itu tanpa abnormal terms, tak ada istilah normal, abnormal, jawapan kita fakta je. Maka kita punya jawapan mesti fakta. Okey? Kalau tak ada istilah abnormal tadi, tak ada istilah-istilah banyak, kurang apa semua tu, jawapan kita fakta. Okey, kita ambil contoh. Ni tadi kan? This one. Okey? Katalah ni adalah satu stimulus, and then question yang boleh ditanya, kata soalan yang ditanya adalah, nyatakan ciri-ciri enzim
berdasarkan Raja 2. Based on diagram 2, state characteristic of an enzyme. Okay. Katalah tu soalannya. Okay. So, cuba 1 minit saya bagi. Cuba try jawab. Tulis dekat mana-mana. And then kita tengok. Nyatakan ciri-ciri enzim berdasarkan Raja 2. Okey, cukup So, di sini jawapan awak kalau berdasarkan gambar Raja, pertama kalau berdasarkan maklumat ini, kita akan katakan spesifik. Spesifik dah cukup dah. Perlu tak kalau saya nak tambah highly specific? Boleh, tapi highly tu bukan compulsory. Katalah awak tambah sangat spesifik. Katalah sangat. Okey, sangat. So, bila awak tambah sangat ni, dalam penandaan ni, maka kita akan bracketkan. Bracket ni bermakna nak letak boleh, tak letak pun boleh. Okey, saya ni boleh. Sangat. Bermakna boleh dalam mana-mana keadaan. Tapi, perkataan sangat ini, sangat spesifik ini sebenarnya merujuk kepada keadaan yang kita panggil sebagai AT tadi, abnormal terms tadi. Yang pertama. Yang kedua, kalau berdasarkan gambar ini, dia terbabit dalam tindak balas berbalik. Okay. Reversible reaction, dia terbabit dalam tindak balas berbalik. Yang ketiga, kalau kita tengok pada gambar ni, it's not destroyed. Tidak dimusnahkan. Okay. So, ini berdasarkan gambar. So, maksudnya jawapan kita perlu tak nak tambah perkataan banyak, berbalik, lebih kurang dimusnahkan, tak payah. So, ini jawapan kita ni semua adalah facts, fakta, secara direct. Tak payah tambah perkataan. So, sebab tu, bila kita katakan AT tadi dekat sini, sangat spesifik ataupun spesifik, kalau kita tak letak sangat pun, spesifik itu dah memadai dah. Okey, ini adalah contoh jawapan kalau dia tak ada istilah abnormal terms tadi, kita tak payah letak. No need. Letak boleh tak? Boleh. Dia takkan mengubah apa-apa. Okey. Manakala, kalau soalan tadi ada abnormal terms, soalan tadi adalah dengan abnormal term, bermakna ada istilah-istilah yang tak normal. Kan? Ada istilah-istilah yang tak normal, yang tadi saya katakan sama ada ditunjukkan secara perkataan ataupun secara ni, maka jawapan kita mesti ada abnormal terms, istilah tak normal tadi, kita add on dengan fakta. Kita kena add on. Di sini, hukumnya adalah compulsory. Wajib letak. Wajib. Meaning that, kalau awak tak letak, walaupun you have the right facts, maka tak akan diberikan. Okey, kita tengok contoh lebih jelas. Okey. Let's say that everybody knows ini adalah mitochondria. This is the mitochondria. Okay. So kita pergi kepada yang pertama adalah tak ada, none. Bermakna ini adalah contoh soalan tanpa abnormal terms. Okay. Soalannya, perhatikan macam mana saya nak tunjukkan seharap dengan ni awak akan nampak dengan jelas apa yang dikatakan sebagai abnormal terms tadi. Okay. Saya gunakan gambar yang sama je. Okay. So, none. So soalannya adalah nyatakan fungsi mitokondria. Okey, jawab. 10 saat. Okeylah 15 saat dah. Okey. Tenang. It's good. Dapatkan? Okey. So di sini bila kita nyatakan function of mitochondria,
function of mitochondria is generate energy. Fungsi mitokondria ialah menghasilkan tenaga. Okey. Di sini untuk soalan ini betul, tak ada masalah. Sebab ini adalah soalan without abnormal term. Bermakna kita tak payah tambah perkataan abnormal dalam jawapan kita. So this is the answer. Sekarang ni kita pergi pada yang kedua. With abnormal terms. Dengan istilah tak normal. Apa dia? Kita tengok kita tengok. Explain. Sebab itu selalunya kalau abnormal ni, dia jaranglah perkataan nyatakan. Normally it gonna start, dia akan mula dengan perkataan explain. Okay. Of Christe. Christe ni yang mana? Christe ni adalah yang garisan dekat dalam ni. Okay. So this is what we call is a Christe. Christe. Kalau dalam bahasa Melayunya, kita panggil sebagai Krista. Ataupun kadang-kadang kita panggil sebagai internal membrane. Membrane dalam. Internal membrane. Okay. So that is the Christe. Explain function of Christe. So di sini, bila kita nampak Christe ni, dia adalah abnormal. Kenapa? Sebab dia ditunjukkan oleh karakteristik abnormal tadi. Apa dia ni? Kalau awak perasan lah. Okay. Dia adalah folded. Berlipat-lipat. So, bila dia menunjukkan berlipat-lipat ini, bermaksud dia telah menunjukkan satu keadaan yang kita panggil tadi sebagai AT. Abnormal terms. Keadaan yang tak normal. Okay, folded. So, positif, negatif. Sebab dia berlipat-lipat banyak kan? Okay. So, jika dalam kes macam ini, katalah awak nak terangkan fungsi Christe. Fungsi Christe adalah untuk menghasilkan tenaga. Katalah awak jawab macam ni. Duplicate. Kan? Awak bagi jawapan. Ini jawapan pertama. Answer without AT. Ingat AT ni adalah abnormal terms tadi. Okay. Function of mitochondria is to generate energy. Functionnya adalah untuk generate energy. Okay, katalah awak kata, awak tulis je is generate energy. Tapi sebenarnya daripada segi adab menjawab tu tak ada tau. So saya tak galakkan, tapi boleh terima tak? Boleh, cuma saya tak galakkan. Selalunya biasakanlah diri menjawab ayat lengkap. Okey, katalah awak jawab generate energy. So daripada segi fact, betul. Fakta betul. Answer, jawapan salah. Kenapa answer salah? Sebab awak punya jawapan adalah without AT. Tak ada. Without AT. Tak ada. Sebab bila tak ada AT tu, maka jawapan salah. So, macam mana kita nak jawab? Seperti yang saya nyatakan tadi, kalau soalan awak dah ada istilah-istilah AT di dalam stimulus itu, awak kena masukkan abnormal terms tadi. So, bila kita masukkan, contohnya kan, katalah sambil balik Sambil balik ayat ni. Ni. Kita kena tambah. Plus AT. So bila kita plus AT, let's say that jawapannya jadi macam ni. Generate more energy. Bila kita tambah more energy, baru dia jadi betul. Menghasilkan banyak tenaga, maka baru dia jadi betul. Dapat tak? Jelas tak? Sebab tu bila kita menjawab soalan, pertama we go through daripada stimulus tadi, kita
question tadi, kita tengok dekat dia punya stimul ada tak. Sebab daripada keadaan inilah dia akan menentukan macam mana jawapan yang patut kita deliver. Ini adalah jawapan yang patut kita deliver. And most of you, kebanyakan awak, kalaulah awak punya markah sekitar 40, 50, 60, I will say that awak punya teknik lemah. Sebab tu bila awak jawabkan, awak bagi fakta, awak rasa dah betul dah. Tapi disebabkan you ignore, awak mengabaikan tentang abnormal ni, istilah-istilah ini, awak bagi fakta walaupun betul tapi markah tak dapat kan? Am I right? Am I wrong? I know that I'm right. Okay, let's move to the next one. Bila kita dah determine, maksudnya kita dah tahu dah. Dah tahu soalan apa, ada tak ada istilah abnormal tadi. So bermakna kita dah boleh determine, okay, jawapan saya mesti ada abnormal terms pada setiap ayat. Pada setiap ayat saya tak kata ayat pertama, pada setiap ayat. Okay, kalau tak ada masalah. Okay, sekarang ni, saya nak bantu awak macam mana how we should focus on question. Ni, kita nak fokus pada soalan. Kaedahnya, delayed instruction, memadam arahan. Delayed instruction ini, memadam arahan ini sebenarnya merupakan satu kaedah yang saya accidentally find, yang saya jumpa bila nak ajar budak macam mana agar budak ini jawapan dia berfokus tau. So dia merupakan satu kaedah supaya bila awak bagi jawapan itu, jawapan awak adalah fokus kepada kehendak soalan. Okay, kita ambil contoh kita ambil contoh this one. Diagram shows an organelle. Raja menunjukkan organelle. Explain why the organelle in diagram 1 is not found in animal cell. Okay. Kalau kita jawab soalan ini soalan SPM tau, saya ambil contoh. Most of the student they gonna have a problem. Macam mana nak jawab? Dia nak jawab pasal granum ke? Dia nak jawab pasal animal cell? Okay. So, kalau kita menggunakan teknik yang seajar tadi, sekata padam arahan. Katalah kita pada arahan dia. See? Organelle in diagram is not found in animal cell. Okay, sekarang ni. Bila kita padam arahan tu, jawapan awak pasal animal cell ke pasal chloroplast? Saya nak tanya, animal cell ke atau pasal chloroplast? That's good. Ni, animal cell. Kita bukan nak terang pasal chloroplast. Organelle in diagram is not found in animal cell sebab because kerana animal cell is heterotroph. So bermakna dia tak menjalankan proses sebab sekarang ni sebab dia tak menjalankan proses autotroph. Sebab tu perhatikan jawapan kita merujuk kepada animal cell tadi, kita bukan rujuk kepada organelle pula. But semasa kes ini dikeluarkan, ramai pelajar dia gagal menjawab dengan baik sebab ramai yang confuse nak jawab pasal ni. Tu perhatikan tak? Bila sepadam arahan, ini sebenarnya ayat yang perlu dilengkapkan. Ayat perlu dilengkapkan. So fokus awak dah ada dah. Apa dia? Cerita pasal animal cell. Okay, kita tengok dekat sini pula. Sama. So kita dah tahu dah. Okay, soalan ini adalah soalan dia punya kita go through dia punya stimulus dia. Daripada stimulus kita tahu dia ada penyakit emphysema. Dia ada emphysema. And then alveolus dia. So alveolus dia kurang. So bermakna dekat sini menunjukkan bahawa dia menunjukkan keadaan-keadaan abnormal terms, okay? And then dia ada lung cancer, okay? Explain the effect. So kita padam dia punya arahan. So bila kita padam dia punya arahan, kesan effect of the disease to the health of individual. Okay, perhati tak? Perasan tak?
Sekarang ni bila kita kata effect of the disease to the individual, tapi lung cancer. Sebab dia kata emphysema is a lung cancer tu dia bagi tahu dan ini. Dia bagi tahu kat sini. So, effect of the lung cancer to the health of individual, perhatikan sebab kita dah fokus dekat sini. Kita kena lengkapkan ayat tu berdasarkan gambar ni. Effect of the disease to the individual, number of alveolus, decrease. Bilangan alveolusnya berkurang. Bilangan alveolus berkurangan. Okey. Bilangan alveolus berkurangan. Nampak tak? So jawapan kita dah fokus dah. Kenapa? Sebab atas ni dia dah sebut dah ini adalah emphysema. Okey. So dia kata pula emphysema is a lung cancer. Kesan penyakit ini terhadap individu. Pertama, this one. Bilangan alveolus ni berkurangan sebab berdasarkan gambar. Oh, betul lah kan? Nampak tak? Cara macam mana kita nak jawab, so jawapan kita berfokus. Oh, sebab tu kita jawab kat sini dulu. Okey, kita tengok this one pula. Bila kita memadamkan arahan ni, effect of that condition on unbending movement. Tengok, pasti tak? Nampak macam complicated tau. In a football match, perasan tak? Bila kita tulis soalan tadi, dia nampak macam complicated. In a football match, X fell causing its radius bone is fractured. Based on diagram 2, explain the effect of the condition of arm on arm bending movement. Okay, kita padam arahan. Effect of that condition on arm bending. Condition apa? Dia punya radius patah. Bermakna di sini, jawapan awak yang pertama adalah dia punya arm bending. Tu simple. Kan? Apa dia? Jawapannya adalah awak kena terangkan arm bending tadi boleh tak boleh? Can or can't? Ini jawapan pertama. So nampak itu yang kita kena jawab dulu kan? Sebab tu yang saya tulis tadi. Sentence to be completed. Ayat yang perlu dilengkapkan. Once you delete the instruction, ayat yang selebih itu adalah ayat yang awak perlu lengkapkan jawapan dia. Nampak tak? Kenapa? Sebab kebanyakan pelajar yang sejumpa, they have content tapi dia tak tahu macam mana nak deliver atau dia tak tahu macam mana nak mula dulu. Okay. This one. Sebab itulah, bila saya katakan tentang delete instruction tadi, deleting instruction, memadam arahan tadi, the purpose adalah untuk focusing on the question, supaya kita boleh fokus kepada question. Tapi, pada masa yang sama, bila kita menjawab sebagai jawapan, answer tadi, jawapan tadi kan, bila kita lengkapkan once we complete, ini yang kita panggil sebagai source ataupun kita panggil sebagai main answer, jawapan utama. Okey, ini kita panggil sebagai main answer ataupun jawapan utama kita. Okey, contohnya macam ni kan. Is heterotroph. So, ini adalah yang kita juga boleh panggil sebagai sumber. Sumber. Ini pun sama sebagai sumber. Ini juga yang kita panggil sebagai sumber. Tapi kena jawab can atau can't. Saya tak bagi jawapan kan. Sebab dia punya tu patah kan. Okey. So, dapat answer. Okey. Dapat kan? Boleh kan? So, kenapa perlunya sumber? Orang mungkin tanya, kenapa perlunya ada sumber? Sekarang ni, kita gunakan maklumat daripada sumber tadi. Okey. Adakah sumber tadi perlu dikembangkan atau apa kegunaan sumber tadi? So, nak dapat sumber, awak kena padam arahan soalan, so awak lengkapkan ayat itu, itulah jawapan sumber awak. Okey, itulah jawapan sumber awak. Contohnya macam ni kan. So, sumbernya akan jadi, effect of that condition on arm bending movement can't. Tak boleh. So, bermakna kalau bahasa Melayunya memang bapak berterabur kan. Ini kalau cikgu bahasa Inggeris dengar ni, mau tak pedih dia punya telinga. Kan bendana. Okay. So
kesan keadaan tersebut atas pergerakan membengkokkan lengan tak boleh. Maksudnya jelas, lengan tak boleh dibengkokkan. Okey. Bila kita katakan tak boleh, tergendut. Tak boleh, tapi jangan guna dalam exam X boleh, tak boleh. Sat lagi saya kena bagi benda yang betul. Sat lagi you all ikut benda yang tak betul. Betulnya yang tak nak ikut. Okey. Tak boleh, maka ini kita panggil sebagai fakta. Kalau daripada segi penahan, fakta ini kita panggil sebagai jawapan utama. Okey, tak boleh. Tak boleh, ini fact. So, selalunya dia akan bagi satu markah. Daripada segi teknik menjawab, ini kita panggil sebagai sumber. F ini adalah kod dalam penandaan. Okey, jelas? Sekarang ni, bila kita dah ada sumber, kita nak manipulate, kita nak gunakan maklumat tadi untuk soalan-soalan yang lebih 2 markah. Contoh, soalan esei. So, boleh guna lah untuk esei? Boleh. Kenapa pula tak boleh? Soalan penerangan. Okey, terangkan. Soalan justifikasi. Macam mana kita nak kembangkan? Okey. Bila kita dah dapat sumber, let's move to the next one. Kita pergi pada sumber pula. Extended answer by using source tadi, sumber tadi kan. Macam mana kita nak extend jawapan kita? Okey. Daripada sumber tadi, as the main answer, kalau daripada segi kod penandaan, kita akan panggil ini sebagai F. Selalunya lah, kita panggil ini kod dia. Kod penandaan. Kod penandaan. Okey, ataupun kod lain lah. Okey. Ini adalah persoalan yang kita tanya balik. Sumber tadi disebabkan apa? Dia disebabkan apa? So, ataupun dia menyebabkan apa? Bermakna dekat sini kita ada pilihan. So, tujuan ini adalah untuk create explanation. So, sumber tadi kita tanya balik, okey, dia menyebabkan apa? Ataupun dia disebabkan apa? Sebab, walau, okey, macam mana kalau saya tak tahu semua benda? Tak apa. There must be satu atau dua yang mungkin, yang initiate, yang awak dapat tu, yang orang kata the most reasonable lah. Gunakan je. It's better daripada tak jawab, tak gunakan langsung. It's better daripada tak ada langsung. Okay. So, bila kita gunakan kaedah tadi to create the explanation untuk mereka untuk mendapatkan orang kata the most reasonable penerangan, maka jawapan kita akan terbagi kepada 3. Okay. Jawapan kita akan terbagi kepada 3. Pertama, kita punya source tadi. Okay, kita punya source tadi. And then, kita explain. So, dekat sini ada berapa markah ni, sir? Dekat sini, ni, kalau daripada segi coding yang saya sebutkan tadi, beberapa kali, ini dipanggil sebagai F sama dengan 1 markah. 1 mark. So, yang ini pula adalah method yang kita nak kembangkan tadi. So, jawapan kita, bila kita kembangkan explanation, so ini semua merujuk kepada explanation, penerangan, yang kita reka berdasarkan kaedah. Kita tanya balik, dia menyebabkan apa atau disebabkan apa? Penerangan. You will find that jawapan awak sama ada dia disebabkan apa, dia menyebabkan apa, ataupun it might be combination both of it. So dia ada 3 keadaan. Sebab ada setengah soalan sometimes dia cuma perlukan ini je untuk penerangan. Dia tak ada causing what. Ada setengah jawapan mungkin dia hanya memerlukan mempunyai causing what, dia menyebabkan apa, tapi disebabkan oleh apa tak ada. Atau ada setengahnya mungkin dia ada perlu kedua-duanya sekali. Okey, kita ambil contoh. This one. Diagram 2 shows a part of a human body that is involved in the movement. So yang terbabit di dalam pergerakan. Okey. Di dalam perlawanan bola sepak yang tadi kita bincangkan, okey.
So dia punya ni patah kan. Okay, so bila kita jawab, kita tengok okay pergerakan and then dia patah. Okay, bila patah, fracture tadi, okay kita tahu dah bermakna ini mesti ada 80, abnormal terms. Okay, radiusnya patah, so ada 80. So kita nak jawab, kita padan dia punya arahan. Okay, so kesan, so jawapan kita akan jadi bila kita ambil ni kan, bila kita ambil ini sebagai jawapan kita, so bila kita salin balik kan, katalah effect. Ini pun cara untuk kita bagi jawapan yang lengkap lah, jawapan yang bermoral. Okay, effect of the condition, of that condition on arm bending will not happen. Dia takkan berlaku. Okay, effect of that condition on arm bending movement will not happen. Bermakna pembekokan tangan tadi, pembekokan lengan tadi tak boleh berlaku. Okay, kita tengok macam mana kita nak kembangkan. Causing what? Okay, atau cause why? Sebabkan apa? Okay, tadi dia sebut kan, dia punya radius tu patah kan, maka senang. Okay, kalau radiusnya patah, tak boleh tarik radius, maka cause by, disebabkan apa? Because unable to pull radius. Ni, unable. Ada ayat yang merujuk kepada 80. Unable to pull radius. Causing what? Causing by tricep muscle unable to relax. Ni, this one. Ada perkataan 80. So, bila kita letak ayat dia lengkap, effect of that condition on arm bending movement will not happen, satu markah, because unable to pull radius, at the same time tricep muscle unable to relax. So, 3 markah dapat kat situ. So, dekat sini kita dapat F dia. Dekat sini kita dapat dia punya explanation dia. I1 dia. Dekat sini kita dapat dia punya explanation yang kedua. Cara kita nak kembangkan. Dapat kan? Bapak senang gila kan? Okay. So, berapa banyak jawapan yang kita nak bagi? Bila kita nak deliver jawapan, semua soalan selalunya dia ada markah-markah yang diperuntukkan. Okay, ada markah-markah yang diperuntukkan. So, di sini, kita tak boleh bagi, kalau kejam ni, kalau kejam kan, kita katakan zalim lah, zalim. Zalim. Soalan zalim. Ada ke soalan zalim kan? Soalan zalim. Ada. Cruel question. Okay. Soalan zalim ni apabila number of answer sama dengan number of marks. Bilangan jawapan dengan ayat, dengan bilangan jawapan dengan markah sama je. Itu memang kejam gila lah. Okay. So, di sini macam mana kita nak masih berfokus? Caranya yang saya belajar kan, number of answer kita sama dengan, ini kita nak tentukan berapa banyak jawapan, markah tadi kita add on. 1 atau 2. Okay, katalah contohnya macam di atas ni, let's say that soalan ini 2 markah. Tapi memang 2 markah pun. 2 markah. 2 marks. So, bila kita bagi jawapan, sebabkan dia 2 markah, so jawapan kita, answer kita, it must be 2 plus 1. So, kita bagi 3. Okay. So, kenapa kita bagi lebih, sir? Backup. Kenapa backup? Sebab kalau ada penerangan yang salah, we still have another answer untuk backup bagi dapatkan markah. Sebab dia tak ada tolak markah. Dia cuma tak bagi markah if you unable to deliver jawapan yang dia nak. Itu je. Tapi tolak markah tak ada. Faham kan? So, 1 ataupun 2. Kenapa? Sebab ini supaya kita boleh fokus. Supaya skema tadi berfokus. Ada tak soalan caca merbah? Ada. Yang mana caca merbah question kan? Caca marbah. Caca marbah. Okay. Caca marbah question ni apabila
number of answer yang diperuntukkan, number of answer terlalu banyak berbanding dengan number of marks. When this happen, benda tu kurang fokus. Dia tak fokus kepada apa kehendak soalan yang sebenar. Okay. So, sebelum saya buka, kalau ada apa-apa soalan nak tanyakan, sesama balik apa yang saya kongsikan awak dalam tempoh masa yang bapak singkat ni. Selalunya saya kalau nak ajar orang ni paling kurang pun 2 jam, paling kurang pun sehari lah. Kalau nak lagi bagus tu 2 hari. Okay, berguru kan. Tapi dalam masa yang singkat ni saya akan refresh balik. Pertama, baca stimulus. Bila awak dah baca stimulus, awak tentukan, cuba dapatkan maklumat-maklumat. Underline je, underline. No need. Tak payah risau. Tidak ada markah lebih untuk kertas soalan yang bersih. So, gunakanlah sebaik mungkin. So, underline. Tengok apa yang ada dalam maklumat secara langsung ataupun tak langsung. Kemudian, tentukan ada tak istilah-istilah tak normal ataupun normal. Ada tak istilah-istilah tak normal ataupun tak ada. Kalau tak ada, jawapan kita semua adalah fakta. Tapi kalau ada, ni, jawapan kita mesti tambah dengan perkataan abnormal terms tadi. Okay? And then abnormal terms tadi mungkin berada dalam keadaan-keadaan macam ni. Mungkin positif, mungkin bentuk negatif. Okay. And then daripada situ, macam mana kita nak fokus pada soalan, kita delete instruction. Kita padam arahan, maka kita akan fokus kepada soalan. So bila kita dah jawab soalan tadi, kita dah potong arahan tadi, kita akan dapati bahawa ada ayat yang perlu dilengkapkan. Itu adalah kita punya sumber jawapan core, jawapan utama. And then daripada situ, kita kembangkan jawapan tadi dengan cara menggunakan kaedah, kita tanya balik jawapan tadi, dia menyebabkan apa atau disebabkan apa. So, maka kita boleh kembangkan untuk explanation. So, berapa banyak jawapan kita nak bagi? Kita gunakan kaedah markah campur 1 atau 2. Okey. Pernah biasa dengar soalan kebat, hot apa semua tu kan? Okey. Macam sejarang nak ajar budak hot apa semua ni sebab saya dah ajar secara indirect. Soalan yang awak katakan question with stimulus ni, ini sebenarnya adalah soalan-soalan yang kita panggil sebagai soalan-soalan HOTS ataupun kebat. Inilah dia. Maksudnya, you know how to use this technique yang saya kongsikan tadi, you shouldn't be any problem. You shouldn't have any problem. Macam mana nak jawab soalan kebat? Okay. Are we good? Boleh ke? Okay. Kalau ada apa-apa soalan yang boleh ditanyakan, boleh tanya melalui Cikgu Ayu. Sementara sebagi masa, kalau ada apa-apa soalan yang saya boleh bantu. Ada soalan kat Cikgu Ayu, situ. budak dia tanya soalan ke? Yang dia tak faham ada. Perlukan penjelasan? Dia tanya dekat both session boleh ke buat lebih jawapan? Okay, thank you so much. Boleh ke bagi lebih jawapan? Jawapannya adalah boleh, tak ada masalah. So, lebih jawapan. Tapi macam saya katakan tadi, this one, masa dia akan balik patah balik dekat sini. So, lebih jawapan boleh. Tapi awak akan hilang fokus. Pertama, hilang fokus. Yang kedua adalah consuming time, masa. Kita tak nak masa tu dibazirkan untuk unreasonable answer yang kita tahu memang tak perlu pun. Kan? Sebab tu macam mana kita nak fokus soalan? Kita gunakan kaedah padam arahan, itu adalah jawapan core, and then kita tengok berapa banyak markah, so kita ekstrakan 1 atau 2. Itu dah cukup dah. Itu rasanya dah menjawab soalan yang pelajar itu tanyakan. Okay, ada lagi Cikgu Ayu? Okay, adik-adik, ada lagi soalan sebelum berakhir? Cikgu Rakesh ada apa-apa tips ataupun pesanan untuk mereka? Kalau nak katakan tips kan sebenarnya, bila kita belajar, saya nak kongsi sedikit lah nota-nota yang saya buat. Di dalam penjawapan sebenarnya dia ada banyak ni tahu, ada perkara-perkara yang memang kita tak boleh ubah dan kita kena ikut. Okay, sebagai contoh this one kan. Okay. Yang terakhir saya nak kongsikan, Cikgu Ayu sikit masa contoh ayat ni. Ayat ini sangat simple, sangat mudah. Apa dia? Garisan will, garisan
from garisan to garisan. Kalau lengkapnya adalah name of substance, nama bahan, will, akan, terms of movement, istilah, from, dari, name of origin to name of destination. So daripada mana nak ke mana kan? Okey. Tapi kita kena tengok kat sini. Daripada segi penggunaan istilah. Penggunaan istilah yang kita gunakan dekat sini adalah diffuse, push out, transmit dengan transport. Kalau diffuse ini bermakna punca dia apa? Puncanya adalah sebabkan concentration gradient dengan water potential. Kalau guna push out, hydrostatic pressure dengan heart pressure. Kalau transmit, hanya untuk neuron je. Contohnya, receptor impulse will transmit from receptor to coordinator atau relay neuron. Manakala transport, kalau disebabkan oleh active transport ataupun sistem peredaran darah. Okey. So, apa yang saya nak bagi tahu adalah dalam setengah keadaan ada istilah-istilah yang memang kita gunakan dengan precise. Betul, ini yang menjadikan biologi ini menarik. Bukan susah tapi menarik. Kenapa? Sebab kita tak nak bila pelajar menggunakan istilah yang salah, apabila awak menjadi orang yang berada dalam bidang perubatan contohnya ataupun pharmacist, when you give a different terms, orang faham lain, maka dia bukan merawat tapi dia akan merumitkan lagi keadaan. That's why, jangan marah saya boleh katakan biologi ni dia macam gegel sikit lah. Very particular. Okay, so tekankan balik kepada istilah-istilah. Okay, last kali yang saya nak kongsikan, percaya cakap sir, soalan-soalan asas akan keluar. Apa dia? Bab 2, 3, 4, 5, 6, tingkatan 4 dan juga bab 1 daripada bab apa dari tingkatan bab 1 daripada tingkatan 5, dia akan keluar antara struktur nombor 1 sampai struktur nombor 5. Kenapa? Sebab itu benda asas. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah boleh berhubung dengan Sir ataupun mana-mana rakan-rakan saya di Planet Tutor, insyaAllah mereka membantu, Sir pun akan boleh membantu awak. So, rasanya tak ada soalan lagi Cikgu Ayu? Ada sedikit lagi soalan. Saya bacakan sikit. Okay. So dia tanya tentang wrong cancer. Maksudnya macam mana pula dengan wrong cancer right tu. Lepas tu Ashwaran tanya ada tak any topics yang perlu difokuskan dalam masa yang singkat sebab dia orang bulan depan kan exam. Kelas kabut lah tu kan. Okay. So, untuk WCR, kalau awak perhatikan jawapan Sir macam ni tadi kan. Okay, saya gunakan S1 untuk answer. S1, A2, A3. So bermakna ini ada 3 ayat. Okay. A1, A2, A3. Ini dalam satu ayat. Okay. Maksud WCR ni sebenarnya macam ni. Let's say that ini salah. Tapi sebab dia kan ada 3 ayat. Kenapa ada 3 ayat? Sebab dia menggunakan nota kat sini. Maka yang ini masih lagi dikira betul. So, secara tidak langsung, untuk yang 3 ayat itu, WCR not applied, tak boleh digunakan. Okay. So, apa yang saya nak bagi tahu adalah kalau boleh nak tulis jawapan tu kan 1 poin 1 ayat, 1 poin 1 ayat, 1 poin 1 ayat. Jangan letakkan bergabung semua. Okey. Tapi this one dia punya ayat kat sini berakhir 1 ayat tapi ada 3 poin. Katalah ni salah. Bila ni salah, WCR applied. Maka dekat sini dia boleh dapat lagi 2 markah. Dekat sini dia akan dapat kosong. Okay. So, nak selamat, gunakan ayat yang mudah. Sebab itu, terima kasih sebab soalan tadi. Ni efficient. Efficient. Kalau boleh jangan gunalah. Jangan guna. Gunakan ayat kurang, tambah, lebih, banyak, spesifik. Jangan gunakan ayat-ayat yang berbudi bahasa, tak payah. Sebut kalau banyak-banyak, kalau kurang-kurang, kalau lebih-lebih, kalau cacat-cacat. Simple, tak boleh cakap tak boleh. Jangan kata ayat mungkin tak boleh berlaku, tak payah. Bagi ayat straight away je. Okay. And then balik kepada soalan awak tadi. Kalau awak tanya, Sir, apakah topik yang patut kita fokus? Kalau kita tengok soalan trial tahun ni kan, pertama yang bapak nampak banyak gila, immunity. Ini kalau awak nak tanya lah kan, thank you for asking. Immunity. Immunity boleh dikatakan kebanyakan trial keluar tahun ini, immunity. Yang kedua, grow of plant. Pembesaran pada tumbuhan.
Okay. Yang ketiga, yang agak favourite tahun ni yang saya perhatikan adalah inheritance. Okay. And then ibu bapa tu tak terpening sangat, tapi basic. Yang keempat adalah chapter 2 until chapter 6 form 4 and finally chapter 1 form 5. Inilah kot yang saya rasa saya boleh menjawab soalan dia lah. Okay. So ada apa lagi Cikgu Ayu ditanya daripada pelajar? Okay, tak ada. Itu sahaja. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Rakesh, kan Raja Bayo kan, kerana banyak tips dan teknik yang telah dikongsikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan jangan ke mana-mana, selepas ini ada subjek lain akan menyusul. Semoga segala tips yang diberikan oleh Sir Rakesh tadi dapat digunakan semasa peperiksaan nanti. Baik, bagi mereka yang belum follow, like dan subscribe kita punya media sosial di YouTube, Facebook, Instagram dan TikTok, jangan lupa follow Mahir Tutor dan Planet Mahir. Baik, sekian saja. Terima kasih.